Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menerusi video ini, saya akan membentangkan tugasan individu yang telah diamanahkan bagi Kursus Kenegaraan Malaysia NCC 3053 yang telah dipimpin khas oleh Dr. Hamdan bin Aziz. Sehubungan dengan itu, saya telah memilih pentadbiran negeri-negeri Selat sebagai tajuk pembentangan saya. Pertama sekali, mari kita lihat apakah itu negeri-negeri Selat dan tujuan negeri-negeri Selat ditubuhkan. Negeri yang terlibat dengan penubuhan negeri-negeri Selat ialah Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Ketiga-tiga negeri ini telah dimiliki oleh SHTI ketika berlakunya perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824. Namun begitu, pihak British ingin mengukuhkan lagi penguasaan mereka di ketiga-tiga negeri tersebut, menyebabkan mereka menubuhkan satu unit pentadbiran yang telah dikenali sebagai negeri-negeri Selat. Pihak British mengatakan tujuan negeri-negeri Selat ini ditubuhkan adalah bagi menjimatkan perbelanjaan serta menyeragamkan sistem pentadbiran. Oleh hal yang demikian, penubuhan negeri-negeri Selat ini telah dibentuk pada tahun 1826 dan telah dibubarkan pada tahun 1946. Seterusnya, latar belakang Pulau Pinang, Singapura dan Melaka sebelum pembentukan negeri-negeri Selat. Bagi Pulau Pinang, mereka telah ditadbir oleh Perancis Light sebagai Pesuruhjaya. Mereka juga mempunyai seorang Gabenor untuk mentadbir Pulau Pinang. Selain daripada itu, Pulau Pinang juga menjadi pelabuhan bebas serta menguasai perdagangan dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Bagi Singapura pula, mereka ditadbir oleh seorang residen. Mereka juga mendapat pengisytiharan sebagai pelabuhan bebas serta menjadi pusat pertemuan perdagang persendirian di mana mereka mengumpulkan hasil alam Melayu untuk diperdagangkan ke negeri China. Untuk negeri Melaka pula, mereka ditadbir oleh seorang residen konsular. Mereka meneruskan sistem kapitan bagi tujuan keamanan kaum mereka. Selain daripada itu, suku-suku kaum yang lain diletakkan di bawah seorang ketua kaum yang berperanan sebagai penegak undang-undang. Dan yang terakhir, bagi masyarakat luar bandar, tanggungjawab mereka diserahkan kepada penghulu. Selanjutnya, mari kita lihat apakah kepentingan pembentukan negeri-negeri Selat kepada British. Yang pertama, British dapat menguasai keseluruhan Selat Melaka di mana ia merupakan laluan utama perdagangan di alam Melayu. Selain itu, negeri-negeri Selat ini telah menjadi pusat pengumpulan hasil dari alam Melayu untuk menyaingi pelabuhan Belanda, terutamanya hasil biji timah. Selanjutnya, negeri-negeri Selat juga telah menjadi pintu masuk buruh luar bagi mempercepatkan pembangunan ekonomi British. Oleh hal yang demikian, wujudnya masyarakat yang berbilang kaum di negeri-negeri Selat. Akhir sekali, taraf pelabuhan bebas negeri-negeri Selat telah berjaya menarik perdagangan alam Melayu serta luar seperti Arab, China, Eropah dan juga Amerika Syarikat untuk melakukan aktiviti perdagangan di negeri-negeri Selat. Selanjutnya, pentadbiran negeri-negeri Selat telah terbahagi kepada 3 peringkat, di mana yang pertama, negeri-negeri Selat telah diletakkan di bawah SHTI. Pentadbiran ini berjalan bermula pada tahun 1826 sehingga tahun 1857. Sepanjang negeri-negeri Selat diletakkan di bawah SHTI, mereka telah diketuai oleh seorang Gabenor dan juga dibantu oleh Presiden Konsular. Ketika di bawah pentadbiran SHTI, Pulau Pinang telah menjadi pusat pentadbiran yang pertama. Namun tidak lama kemudian, pada tahun 1832, pusat pentadbiran telah berpindah ke Singapura kerana kedudukan Singapura yang lebih strategik dan maju berbanding Pulau Pinang. Pada tahun 1858 sehingga 1867, negeri-negeri Selat telah ditadbir di bawah pejabat India. Sepanjang di bawah pentadbiran pejabat India, undang-undang British telah dikuatkuasakan di seluruh negeri-negeri Selat. Akan tetapi, pentadbiran di bawah pejabat India tidak bertahan lama di mana ia diambil alih oleh pejabat tanah jajahan. Hal ini kerana sepanjang NNS di bawah pejabat India tidak memberikan perhatian yang sewajarnya bagi melindungi pedagang negeri-negeri Selat. Selain daripada itu, pejabat India juga tidak mampu mentadbir negeri-negeri Selat dengan baik oleh kerana pemberontakan yang berlaku di India. Oleh hal yang demikian, pentadbiran NNS telah diambil oleh tanah jajahan.
Pentadbiran tanah jajahan bermula pada tahun 1867 sehingga pembubaran NNS iaitu 1946. Pentadbiran di bawah pejabat tanah jajahan ini tercetus apabila golongan pedagang dan penduduk tempatan tidak berpuas hati dengan pentadbiran pejabat India. Golongan ini telah mendesak pejabat tanah jajahan London agar mengambil alih pentadbiran negeri Selat kerana mereka tidak berasa selamat berada di bawah pentadbiran pejabat India. Tidak habis begitu sahaja apabila terdapat faktor-faktor lain yang telah menyebabkan berlaku pemindahan pentadbiran negeri-negeri Selat ke pejabat tanah jajahan London. Seperti yang kita lihat sebelum ini, punca yang menjadikan negeri-negeri Selat berada di bawah tanah jajahan adalah kerana ketidakpuasan hati golongan negeri-negeri Selat serta penduduk tempatan terhadap pentadbiran pejabat India. Selain daripada yang telah disebutkan di atas, faktor lain yang menyebabkan desakan pemindahan berlaku adalah yang pertama ialah pejabat India telah gagal untuk mengawal masalah rompakan terhadap kapal-kapal dagang serta pertelingkahan kumpulan Cina negeri-negeri Selat. Yang kedua, terdapat cadangan ingin melaksanakan cukai pelabuhan di negeri-negeri Selat yang mana boleh menjejaskan kemakmuran taraf pelabuhan bebas. Yang ketiga, dalam Majlis Perundangan India di mana mereka ingin meluluskan undang-undang bagi negeri-negeri Selat, namun tiada satu wakil pun dari negeri-negeri Selat yang telah dihantar. Bukan itu sahaja, mata wang rupi India juga telah menggantikan mata wang dolar Sepanyol di negeri-negeri Selat. Akhir sekali, imej negeri-negeri Selat juga turut terjejas kerana pejabat India telah menjadikan negeri-negeri Selat sebagai tempat buangan banduan. Selepas pengambilalihan pentadbiran negeri-negeri Selat ke pejabat tanah jajahan, maka dengan rasminya pada 1 April 1867, negeri-negeri Selat telah diisytiharkan sebagai tanah jajahan British yang telah diletakkan di bawah tanggungjawab pejabat tanah jajahan London. Hasil dari pemindahan pentadbiran, Majlis Perundangan telah ditubuhkan di negeri-negeri Selat untuk meluluskan undang-undang mereka sendiri. Bukan itu sahaja, Muhammad Yunus Abdullah telah menjadi wakil orang Melayu yang pertama dalam menganggotai Majlis Perundangan negeri-negeri Selat. Selain itu, hal-hal yang melibatkan pentadbiran juga telah diuruskan oleh pihak Majlis Eksekutif. Sebelum saya mengundur diri daripada pembentangan kali ini, izinkan saya untuk berkongsi beberapa iktibar yang boleh kita ambil daripada peristiwa pembentukan dan pentadbiran negeri-negeri Selat. Yang pertama, kita seharusnya mengambil tahu betapa pentingnya sebagai seorang rakyat untuk mempertahankan keistimewaan yang ada di negara kita daripada terus dieksploitasi oleh orang asing atau orang luar. Yang kedua, kita juga seharusnya mempunyai sistem pentadbiran yang sistematik dan urus tadbir yang baik bagi melindungi negara daripada diganggu oleh musuh. Bukan itu sahaja, dalam mempertahankan negara daripada serangan musuh, kita semestinya perlu mengambil tahu dan sentiasa ambil cakna dengan perancangan strategi kuasa asing. Akhir sekali, sekiranya sikap kerjasama dan permufakatan sesama negara tidak ada, maka segala perancangan strategi yang telah disusun atur untuk mendepani musuh tidak akan tercapai. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.